27 Mac 2019 tepat jam 8 malam, berita nombor 1 Tanah Air bersama saya Ramzan Muhammad Saufi. Dan saya Adin Hussein, teruskan bersama kami dalam Buletin Utama. Pengurangan saiz perkhidmatan awam tidak libatkan kaki tangan sedia ada. Kes SRC International, Mahkamah Persekutuan tolak perintah penangguhan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pengurangan saiz perkhidmatan awam tidak melibatkan kaki tangan yang sedang berkhidmat dengan kerajaan pada masa ini. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Dr. Mat Farid Mat Rafiq berkata, pengecilan saiz perkhidmatan awam hanya melibatkan sebanyak 6% penjawatan yang tidak diisi. Katanya, pengstrukturan semula itu dilakukan melalui pelbagai kaedah, antaranya kajian pertindihan fungsi antara jabatan dan agensi, rasionalisasi perjawatan, pengoptimuman sumber manusia, serah urus fungsi, penswastaan dan pengisian jawatan secara berhemah mengikut keperluan. Kerajaan akan memastikan bakat terbaik dan pegawai yang berpotensi diletakkan di tempat yang sewajarnya, seterusnya meningkatkan kepercayaan rakyat kepada perkhidmatan awam. Gabungan strategi pengurangan saiz perkhidmatan awam dan peningkatan produktiviti dijangka mampu menjana lebih banyak pendapatan kepada negara dan pada ketika itu kerajaan bersedia untuk mempertimbangkan kenaikan gaji kepada penjawat awam. Bercakap di Dewan Rakyat, beliau berkata saiz perkhidmatan awam yang terlalu besar meningkatkan perbelanjaan mengurus kerajaan dan memberi kesan kepada peruntukan perbelanjaan pembangunan. Justru itu, kerajaan berpendapat jumlah penjawatan itu boleh dikurangkan tanpa menjejaskan prestasi penyampaian perkhidmatan dan punca pendapatan pegawai yang terlibat. Ketika ini terdapat 1.6 juta penjawat awam iaitu 94% pengisian berbanding 1.7 juta penjawatan merangkumi perkhidmatan awam persekutuan, Badan Berkanun Persekutuan, Perkhidmatan Awam Negeri, Badan Berkanun Negeri dan pihak berkuasa tempatan. Perbicaraan membabitkan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Mohamad Najib Tun Razak berhubung 7 dakwaan berkaitan penyelewengan dana SRC International Sdn Bhd berjumlah RM42 juta dijangka bermula tidak lama lagi. Ia susulan keputusan Mahkamah Persekutuan hari ini yang sebulat suara mengetepikan perintah penangguhan oleh Mahkamah Rayuan minggu lalu. Panel 7 hakim diketuai Ketua Hakim Negara Tan Sri Richard Malanjum ketika membacakan keputusan itu berkata, Mahkamah Rayuan tidak mempunyai bidang kuasa untuk memerintahkan pembicaraan kes itu ditangguhkan. Justru Mahkamah memutuskan untuk mengetepikan keputusan Mahkamah Rayuan dan menghantar kes itu semula ke Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur untuk tindakan seterusnya. Panel terlibat membuat keputusan selepas mendengar hujahan daripada Peguam Havinderjit Singh yang memohon secara lisan untuk penangguhan prosiding di bawah Seksyen 80 Akta Mahkamah Kehakiman 1964 sementara menunggu rayuan Ahli Parlimen pekan itu di Mahkamah Persekutuan pada 4 April ini. 21 Mac lalu, Mahkamah Rayuan membenarkan permohonan Peguam Tan Sri Muhammad Syafiee Abdullah yang mewakili tertuduh untuk menangguhkan perbicaraan kes sehingga rayuan 3 permohonan interlokutori didengari dan diputuskan Mahkamah Persekutuan. Bagaimanapun, Peguam Negara Tommy Thomas memaklumkan kepada mahkamah bahawa pihak pendakwaan akan kembali semula di hadapan Hakim Mahkamah Tinggi untuk menetapkan tarikh pengurusan kes. Up 32 megapiksel, kamera depan terangkat. Vivo. Seorang pensyarah kanan Universiti Utara Malaysia UUM dihadapkan ke Mahkamah Session Alor-Star Kedah atas 33 pertuduhan salah guna kuasa dan tuntutan palsu berjumlah RM1.48 juta. Perbuatan didakwa dilakukannya sepanjang tahun 2014 hingga 2015. Tertuduh Profesor Madya Dr. Hartini Ahmad, 49 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah terhadap semua pertuduhan di hadapan Hakim Juraida Abbas. Dia didakwa melakukan perbuatan itu ketika memegang jawatan pengarah Pusat Kerjasama Universiti Industri di UUM Sinto.
antara Januari 2014 hingga Jun 2015. Selain didakwa membuat pengesahan, telah menerima sepenuhnya pembekalan perkhidmatan latihan oleh sebuah syarikat penyedia bagi tujuan pembayaran sedangkan ia tidak berlaku. Dia juga dituduh menggunakan jawatannya untuk mendapatkan suapan bagi seorang saudaranya dengan memperakui borang perkhidmatan bagi membekal dan menyediakan latihan. Mahkamah membenarkan jaminan RM65,000 dengan seorang penjamin bagi semua pertuduhan. 29 April depan sebutan semula kes. Jururawat Institut Jantung Negara Siti Syafiqah Amira Muhammad Rasani yang juga pemilik akaun Facebook Cik Mira mengakui kenyataan yang dimuat naik berkaitan kematian Muhammad Adib Muhammad Kasim berdasarkan emosi semata-mata tanpa merujuk fakta berkaitan kes terbabit. Saksi ke-25 inkuas kematian Allahyarham Muhammad Adib itu seterusnya memohon maaf kepada semua pihak yang terjejas dengan kenyataannya itu. Pengakuan itu dibuat Siti Syafiqah di hadapan Koroner Rofiah Muhammad. Jelasnya, kenyataan itu juga berdasarkan penceritaan rakan setugasnya Ashraf yang juga salah seorang saksi bagi prosiding ini. Dia berkata demikian ketika menjawab soalan pegawai pengendali Zafran Rahim Hamzah. Ujarnya antara faktor yang mendorong dirinya berbuat demikian termasuk melihat sendiri kesedihan yang dialami keluarga Muhammad Adib serta rakan anggota bomba itu ketika dirawat di IJN. Beliau turut mengakui tidak mempunyai sebarang kepakaran dalam menentukan punca kecederaan dan kematian Muhammad Adib. Sebaliknya, di bawah bidang kuasa pakar perubatan forensik HKL Dr. Ahmad Hafizam Hasmi yang memberikan keterangan pada Jumaat lalu sebagai saksi ke-24. Sementara itu, pada sesi petang, Pegawai Sains dari Bahagian Kriminalistik Jabatan Kimia Malaysia, Muhammad Firdaus Ramli, mengesahkan berdasarkan laporan makmal, tiada bukti yang menunjukkan penglibatan manusia terhadap pelanggaran Jentera Fire Rescue Tender FRT dan Van Emergency Rescue Service EMRS milik Jabatan Bomba dan Penyelamat. Saksi ke-26 inkuas itu berkata, tiada kesan biologi seperti darah dan rambut ditemui pada kenderaan terbabit. Firdaus turut memaklumkan beliau tidak menolak kemungkinan bukti biologi tersebut hilang disebabkan faktor persekitaran dan cuaca. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan pegawai pengendali Fatin Hadni Khairuddin. Dua pesalah juvana yang didakwa dalam kes kematian bekas Ketua Pegawai Eksekutif Cradle Fund Nazrin Hassan dibebaskan dengan jaminan RM50,000 setiap seorang. Hakim Dato' Abdul Karim Abdul Rahman membenarkan permohonan yang difailkan ayah kandung tertuduh berdasarkan umur serta latar belakang mereka. Hakim mengarahkan dua remaja berkenaan mematuhi 8 syarat. Antaranya menyerahkan pasport mereka kepada mahkamah serta melaporkan diri di Balai Polis berhampiran setiap minggu. Remaja berusia 14 dan 17 tahun itu serta Balu Nazrin, Samirah Muzaffar mengaku tidak bersalah di Mahkamah Tinggi pada 12 Mac lalu. Mereka dan seorang warga Indonesia, Eka Wahyu Lestari, yang masih bebas dituduh membunuh Nazrin 47 di sebuah rumah di Rumah Mutiara antara 13 dan 14 Jun tahun lalu. Tidak perlu lagi bergantung pada generator yang menelan kos yang tinggi. Juga tidak perlu lagi menyalakan lilin dan pelita bagi mendapatkan cahaya pada waktu malam. Hari ke-8 mendapat sinar harapan. Penduduk di Kampung Sirabut, Sandakan, Sabah kini diterangi cahaya dari tenaga solar hasil inisiatif Perbadanan Pembangunan Teknologi Malaysia (MTDC). Agensi di bawah Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim itu menghulurkan bantuan tenaga solar kepada 61 rumah di 3 pulau sekitar Sandakan. Ikuti siri kedua laporan aduan rakyat bersama wartawan Khairul Rizwan Azizan. Semalam kami memaparkan masalah ketiadaan bekalan elektrik di Kampung Sirabut, Sandakan. Atas tanggungjawab sosial korporat, MTDC membantu pemasangan teknologi tenaga solar di kampung berkenaan. Selain Kampung Sirabut, 7 lagi perkampungan sekitarnya turut menerima manfaat daripada projek ini. Kampung lain yang terbabit ialah Kampung Upak, Kampung Simurah, Kampung Jerman, Kampung Talikat, Kampung Hujung Bukit dan Kampung Asam-Asam Manis. Secara keseluruhannya, projek bertemakan merakyatkan teknologi ini memberi manfaat kepada 400 isi rumah.
Setiap keluarga dibekalkan dengan sistem asas seperti 4 panel solar selain 3 biji lampu dan pengecas USB. Ini adalah salah satu daripada projek CSR kita, di mana kita membuat projek untuk memindahkan teknologi kepada orang ramai, terutamanya kepada masyarakat yang di luar bandar. Ini adalah satu kegiatan kita di dalam usaha kerajaan untuk memasyarakatkan teknologi yang dibina di dalam universiti dan juga institut pendidikan tempatan kita lah. Dan apa yang kita buat ialah bukan saja kita seperti biasa orang pasang solar ni dia pasang dan orang kampung pakai, tapi kita sebagai sebuah agensi yang ingin memindahkan teknologi, kita memastikan bahawa pengguna ataupun orang kampung di sini dia belajar pasang sendiri. Ya? Sebab kita nak mendedahkan kepada terutamanya anak-anak kampung di sini bahawa bagaimana teknologi itu mempunyai peranan dalam kehidupan kita. MTDC turut bekerjasama dengan Solar GE Sendirian Berhad atau Suncroc Solar untuk melatih penduduk kampung memasang sendiri sistem solar di rumah mereka. Suncroc Solar merupakan syarikat di bawah program Symbiosis MTDC yang merupakan pakar dalam sistem tenaga solar. Mula mereka agak terkejut untuk pasang sendiri. Tapi setelah kita bagi rasional di sebalik pendekatan seperti ini, satu untuk mengurangkan kos pemasangan dan yang kedua supaya sistem itu lebih lestari, tahan lama. Bila mereka pasang sistem tenaga solar itu sendiri, mereka boleh pastikan sistem itu berfungsi seperti yang sepatutnya. Sistem tenaga solar boleh mengurangkan bebanan kos dan penyelenggaraan kepada generator yang dikongsi penduduk kampung terutamanya dalam membekalkan keperluan asas lampu dan mengecas telefon bimbit. Saya sudah sedia maklum kawasan ini tidak ada electricity, tidak ada bekalan elektrik, tidak ada kemudahan bekalan elektrik. Namun seperti yang orang kampung mengucapkan ribuan terima kasih kepada mereka dan inilah pertama kali diadakan program yang sebegini yang terus kepada rumah-rumah orang kampung dan ianya satu perkabaran yang gembira lah. Kerana selama ini tidak pernah dilakukan sedemikian rupa dan hari ini kita berpeluang mendapat menikmati kemudahan ini. Kita dapatkan jurang ini supaya mereka ni semua merasa seperti mana yang kita rasa kat luar walaupun tak sama seperti mana kita rasa di luar. Maksudnya kita kat luar elektrik, kita guna elektrik, kita nak charge handphone, kita nak pakai peti ais, mesin basuh, TV dan sebagainya. Tapi mereka ni nak charge semua tu tak boleh. Maksudnya nak gunakan TV tak boleh, elektrik tak cukup, tak ada elektrik kat sini, peti ais dan sebagainya. Jadi sedikit pencahayaan yang kita bagi tu dia orang bersyukur, insya-Allah. Penduduk melahirkan rasa syukur kerana dapat menjalani kehidupan seharian dengan lebih sempurna dengan adanya sumber elektrik dari tenaga solar. Saya harap bersyukurlah kepada MTDC memberi projek tenaga solar ini. Kami penduduk kampung di sini amat merasa bangga sebab dulu-dulunya pakai enjin set, kos menelan banyak sikit kos. Jadi jambatan kami pun sekarang dari luar boleh sudah jalan pergi ujung ke ujung, ada lampu sudah. Meskipun berada di kawasan pedalaman, kebajikan penduduk di sini tidak seharusnya dipandang sebelah mata. Sebaliknya, kehidupan mereka perlu sentiasa ditambah baik seiring dengan perkembangan semasa dan tiada jurang seperti penduduk di kawasan bandar. Sebelum ini, MTDC pernah memasang tenaga solar bagi perkampungan orang asli di Pos Lejang, Kuala Lipis, Pahang. Diharapkan inisiatif pemasangan tenaga solar dapat diperluas di kawasan pedalaman lain bagi membolehkan lebih ramai penduduk yang mengalami masalah bekalan elektrik dapat menikmati kemudahan asas itu. Emailkan ado anda beserta nombor telefon untuk dihubungi ke adoarakyat3.0@tv3.com.my. Laporan Khairul Rizwan Azizan, Ado Rakyat TV3, Sandakan Sabah. Kami prihatin. Malaysia dan New Zealand bersepakat dalam keperluan untuk mengeratkan hubungan dua hala demi menentang keganasan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Aziza Wan Ismail berkata, ia hasil rundingan dengan rakan sejawatannya Winston Peters dari New Zealand berikutan peristiwa serangan maut di Christchurch baru-baru ini.
Government of Malaysia stands together with the Government of New Zealand in this difficult time. I've also extended our appreciation to the Government of New Zealand for all the assistance rendered to our Malaysian victims. And in this matter, Right Honourable Peters and I agreed to strengthen bilateral cooperation in combating this scourge of terrorism. Beliau berkata kepada media selepas mesyuarat bersama Timbalan Perdana Menteri New Zealand di bangunan Parlimen Ibu Negara. Serangan ke atas dua masjid pada 15 Mac lalu di Christchurch mengorbankan 50 jiwa termasuk seorang warga Malaysia. Berpuluh yang lain cedera. Kerajaan sedar keperluan mewujudkan rejim tadbir urus laut bagi menjaga perairan negara. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata, ia melibatkan keperluan dasar yang menyeluruh dalam semua aspek maritim. Yang dimaksudkan beliau, keselamatan, ekonomi dan alam sekitar. If we continue to manage our seas in fragments as it is now, the overlapping jurisdiction and conflicts of interest between the sectors will never be resolved. Going back to the notion of blue economy and maritime domain awareness, the management of Malaysia's seas must be based on balancing the need as in continuing to use the sea for economic activities without sacrificing the needs to maintain security, safety and marine environment. Tegas Perdana Menteri lagi, sudah tiba masanya semua agensi berkaitan maritim bekerjasama dan bergabung mewujudkan proses kerja yang bersesuaian. Katanya ini boleh dicapai melalui pemahaman, kepercayaan dan komunikasi terbuka. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucap tama pada majlis yang dianjurkan sempena Pameran Maritim dan Aero Angkasa Antarabangsa Langkawi 5 2019 siang tadi. Meneruskan tradisi tentera laut sebagai signifikasi penyertaan dalam Pameran Maritim dan Aero Angkasa Antarabangsa Langkawi 5 2019, Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir turut melakukan tinjauan ke atas armada. Beliau meluangkan masa selama 1 jam menaiki armada KD Perantau serta membuat tinjauan ke atas 40 buah armada yang menyertai 5 edisi ke-15. Ketika melintasi kesemua armada yang berlabuh di perairan Langkawi, Tun Dr. Mahathir turut menerima tabik hormat termasuk daripada Tentera Laut Diraja Malaysia, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Jabatan Marin Malaysia dan Universiti Malaysia Terengganu. 12 negara lain yang menyertai acara tinjauan armada ini termasuk Australia, Amerika Syarikat, Jepun, China, Korea Selatan, India, Brunei dan Indonesia. Ini merupakan platform terbaik dalam mengeratkan hubungan Malaysia khususnya TLDM dengan negara serantau dan antarabangsa melalui pertukaran pendapat dan idea dan secara tidak langsung akan meluaskan jaringan dan rangkaian kerjasama dengan negara asing. Turut mengiringi Tun Dr. Mahathir ialah Menteri Pertahanan Muhammad Sabu, Menteri Hal Ehwal Ekonomi Datuk Seri Muhammad Azmin Ali dan Menteri Besar Kedah Datuk Seri Mukris Mahathir. Sementara itu, Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan berangkat ke 5 2019 siang tadi. Sri Paduka Baginda berangkat tiba pada jam 10.50 pagi di Pusat Pameran Antarabangsa Mahsuri. Ketibaan Sri Paduka Baginda disambut Timbalan Menteri Pertahanan Liu Chintong dan Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Zulkifli Zainal Abidin. Dalam lawatan itu, Al-Sultan Abdullah berkenan melawat ruang pameran serta berkenan mencuba duduk di dalam kokpit pesawat tempur dan mencuba simulator pertempuran di udara yang turut dipamerkan. Sri Paduka Baginda turut berangkat menyaksikan pertunjukan udara dari dek MIEC. 5 2019 yang berlangsung 5 hari bermula semalam mempamerkan pelbagai inovasi dan teknologi terbaru pertahanan udara dan ketenteraan. Sejumlah 406 syarikat, 206 tempatan dan 200 asing, kebanyakannya berkaitan pertahanan, mengambil bahagian dalam 5 kali ini. Pameran
Pameran Antarabangsa Maritim dan Aero Angkasa 519 akan kembali semula menemui anda di Pulau Legenda, Pulau Langkawi pada 26 hingga 30 Mac 2019. Tentunya yang dinanti-nantikan pertunjukan udara dan maritim yang akan berlangsung masing-masing di Pusat Pameran Antarabangsa Masuri dan di Resort World Langkawi. Ayo semua bersama-sama tandakan kalender anda ke 519. Untuk keterangan lanjut, layari portal rasmi 519 di www.5exhibition.com. Don't miss it, let's go! Kenyataan Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang yang menyifatkan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad sebagai seorang pemimpin yang tegas dan bukannya diktator terus dipertahankan. Timbalan Musyidul Ampas Datuk Ahmad Yaakob berkata, perkara itu adalah kebenaran dan bukannya tindakan untuk membodek. Membodek ini rasa tak berbangkit. Apa yang dibangkit oleh Tuan Guru itu satu kebenaran. Itu saja. Saya rasa tak ada bodek. Bukanlah niatnya. Tak ada. Kalau bodek pun tak ke mana juga. Beliau yang juga Menteri Besar Kelantan berkata demikian selepas mesyuarat mingguan Exco Kerajaan Negeri di Kompleks Kota Darul Naim di Kota Baru siang tadi. Tambahnya, luahan kekecewaan Ahli Parlimen Permatang Pauh Nurul Izzah Anwar terhadap prestasi Kerajaan Pakatan Harapan juga hanya telah mendedahkan lagi kelemahan pemerintah negara ini kepada rakyat. Sebelum ini, Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim mengeluarkan kenyataan mendakwa Datuk Seri Abdul Hadi hanya mahu membodek Perdana Menteri dengan menyangkal dakwaan Nurul Izzah yang menyifatkan Tun Dr. Mahathir sebagai seorang diktator. Langkah yang diambil, tentu dia mengambil masa sedikit. Memasuki hari keempat usaha mencari Muhammad Ashraf Hassan 29 tahun peserta acara larian di Gopeng yang disedari hilang sejak Sabtu lalu diperhebat. Pengarah Bomba dan Penyelamat Perak Azmi Osman berkata pihaknya masih mengesan petunjuk baru bagi menentukan lokasi sebenar mangsa. Berdasarkan maklumat, mangsa dilaporkan dalam pergerakan menuju ke titik semak yang terakhir. Fokus kini kepada kawasan turun dan luar bukit. Kerana kita masih yakin bahawa masih ada lagi mangsa di kawasan persekitaran ini. Jadi gerakan-gerakan ini secara kolaborasi, secara bersama dengan NC Pasukan Penyelamat, saya yakini bahawa ianya akan dijumpai. Cuma kita mungkin mengambil masa lagi kerana kita memerlukan bukti-bukti ataupun petunjuk-petunjuk yang baru ke arah mana pergerakan mangsa yang hilang. Operasi mencari melibatkan kira-kira 170 orang termasuk daripada beberapa agensi kerajaan dan orang ramai. Sebelum ini, mangsa dilaporkan bersama 485 peserta lelaki dan perempuan memulakan larian dari Gua Tempurung bagi kategori 25 km pagi Sabtu. Kehilangan mangsa disedari kawannya Muhammad Farid Mat Kamal, 32 tahun, apabila mendapati Muhammad Ashraf masih tidak sampai selepas selesai perlumbaan. Sementara itu, seorang penduduk tempatan, Johari Lukar, 64 tahun, mendakwa kawasan hutan berkenaan sebagai keras. Katanya sebelum ini ada yang mendakwa pernah melihat sekumpulan manusia memakai jubah putih membawa obor ke kawasan puncak bukit berkenaan. Benda ni berlaku, adalah orang Indonesia buat chalet kat belakang tu kan. Dia tiba-tiba dia kata apa? Abang, kata, saya ada kat sini. Bang, kat atas tu ada kampung ke? Apa saya kata? Saya hari tu kata dia nampak lelaki, perempuan semua pakai jubah putih, bawa obor naik ke atas bukit. Saya cakap je kat dia memang ada kampung dia. Dia cakap macam tu je lah. Bertemu kembali. Bank Negara Malaysia BNM mengunjur pertumbuhan ekonomi negara kekal kukuh pada kadar antara 4.3% dan 4.8% pada tahun 2019. Gubernur Bank Negara Datuk Nur Syamsiah Muhammad Yunus berkata, permintaan domestik bakal menjadi pemacu utama prestasi itu disokong peningkatan dalam aktiviti swasta yang berterusan selain pemulihan beransur-ansur daripada gangguan dalam sektor komoditi yang di luar jangkaan pada tahun lalu dan permintaan berterusan oleh rakan dagang utama. Dulu berlangsung laporan tahunan dan laporan kestabilan kewangan serta sistem pembayaran BNM 2018. Bank Pusat itu juga menjangka inflasi keseluruhan yang stabil dengan purata tahunan antara 0.7% dan 1.7% pada tahun ini.
Defisit fiskal pula dianjur pada paras negatif 3.4% dan negatif 3% daripada keluaran dalam negara kasar KDNK masing-masing untuk tahun 2019 dan 2020. Bagi tempoh dikaji, aset Bank Pusat dicatat berjumlah RM447.6 bilion dengan keuntungan bersih sebanyak RM7.5 bilion bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2018. Sementara itu, Malaysia tidak perlu bimbang mengenai kemungkinan antara kuasa ekonomi dunia Amerika Syarikat berdepan kegawatan. Gubernur Bank Negara yakin data ekonomi terkini menunjukkan tiada petanda ia akan berlaku. At 2% is near what the long-term trend is for the US. So the pause indicated by the Fed is not because of they are about to enter a recession. So when you look at the real indicators, that's the chances of the US entering a recession is none. It's not even minimal, it's zero. Jelasnya, pasaran tenaga kerja negara itu kini kukuh dengan jumlah pekerjaan baru yang diwujudkan meningkat. Malah 70% ekonomi Amerika Syarikat kini juga masih dipacu perbelanjaan rakyatnya yang masih tinggi. Perkembangan positif ini jelas Datuk Nur Syamsiah turut didorong polisi pengurangan cukai oleh kerajaan negara itu. BNM juga sedang menilai kemungkinan melaksana satu had transaksi tunai di negara ini. Bank Pusat itu mahu mendapatkan pandangan umum mengenai perkara ini. Maklum balas orang ramai dijangka mula dikumpul suku kedua atau ketiga tahun ini. So this is where we would like to hear your views on this, because we are going to undertake a public consultation on two things. Whether this is something that is it will be beneficial to Malaysia to adopt. Is it a move in the right direction? And if it is, what would be the appropriate limit? So these are the two items that we will be undertaking a public consultation on soon. Sebelum ini, BNM telah merendahkan had laporan transaksi tunai CTR harian kepada RM25,000 daripada RM50,000 sebelum ini berkuat kuasa 1 Januari lalu. Australia dilaporkan akan melaksana had penggunaan tunai $10,000 tahun ini. Ia bertujuan membendung kegiatan ekonomi gelap daripada berurusan dengan wang tunai. Tiada langsung disebut kenderaan terbang dalam perbincangan mengenai projek kereta nasional. Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Ong Kian Ming menjelaskan rujukan kepada kenderaan terbang dalam dokumen Kajian Dasar Otomotif Nasional NAP bertujuan membincangkan peraturan sekiranya industri otomotif negara mahu menggunakan teknologi sedemikian pada masa hadapan. So we would, value it very much if YB Rembau and others in the opposition bench would be able to give us ideas on how to grow the automotive sector, rather than to focus on one or two keywords, which is actually not reflective of the true situation in terms of our discussion. Beliau berkata demikian ketika menjawab ciapan Khairi di Twitter mengenai dokumen semakan semula NAP berhubung kenderaan terbang. Dalam dokumen konsultasi yang sama, perbincangan mengenai projek kereta nasional yang baru fokus kepada teknologi baru termasuk jangkaan kenderaan generasi akan datang, kenderaan cekap tenaga, selaras revolusi perindustrian 4.0. Semakan semula NAP masih dijalankan dan belum dimuktamadkan. Setelah hampir 2 minggu, desas-desus status jawatan Ketua Pegawai Eksekutif Tenaga Nasional Berhad akhirnya terjawab. Amir Hamzah Azizan dilantik sebagai Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Tenaga Nasional Berhad berkuat kuasa 2 April 2019 selama 3 tahun. Beliau ketika ini Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Team Attractions Resorts and Hotels Sdn Berhad. Sebelum ini, beliau pernah menjadi Ketua Pegawai Eksekutif Petronas Dagangan Berhad, Petronas Lubricants International Sdn Berhad dan Pengarah Urusan Icon Offshore Berhad. Menurut pengumuman TNB kepada Bursa Malaysia, pelantikan itu susulan peletakan jawatan Datuk Seri Azman Mohamad sebagai Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif CEO berkuat kuasa 31 Mac 2019. Kontrak perkhidmatan Datuk Seri Azman sebelum ini dilanjutkan sehingga 30 Jun 2020. Huawei memanfaatkan kepakaran kecerdasan buatan
AI dengan firma penyelidikan perubatan terkemuka untuk membantu melindungi penglihatan kanak-kanak. Sehubungan itu, Huawei menjalin kerjasama dengan IIS Aragon dan Dive Medical untuk mencipta track AI. Ia direka khas untuk mengesan dan mendiagnosis tanda-tanda awal masalah penglihatan visual pada kanak-kanak. Doing the track AI will have to visually encounter children to improve their screening process. Pertubuhan Kesihatan Sedunia menganggarkan terdapat 19 juta kanak-kanak di dunia mengalami gangguan penglihatan, di mana 70 hingga 80% dapat dicegah atau disembuhkan. Perisian DIVE iaitu peranti untuk pemeriksaan visual integral berfungsi untuk mengesan kecacatan visual menerusi MacBook E yang digunakan untuk memantau dan mengesan pandangan setiap pengguna dan pada waktu yang sama memeriksa kadar kecergasan mata. Data yang dikumpul dari corak mata pengguna diproses pada telefon pintar Huawei P30 menggunakan algoritma Huawei High AI untuk mengenal pasti potensi gangguan visual. Dengan teknologi Huawei P30 dan Huawei High AI, inisiatif Track AI nyata memberi kemudahan kepada penggunanya untuk mengesan masalah penglihatan kanak-kanak secepat mungkin iaitu seawal 6 bulan. Track AI pada telefon pintar mudah alih menerima data secara langsung bagi mempercepatkan diagnos tanpa menggunakan Wi-Fi. Keupayaan telefon pintar Huawei ini yang pertama di dunia dan membolehkan masyarakat pelbagai latar belakang menggunakannya tanpa masalah. Data itu dikumpul oleh Pusat Penyelidikan berdasarkan data yang diperoleh dari 5 buah negara meliputi 3 benua seperti China, Meksiko, Emirat Arab Bersatu dan Spanyol serta United Kingdom. Beralih ke laporan luar negara. Pejuang Hamas dan tentera Israel dilaporkan berbalas tembakan awal pagi tadi meskipun gencatan senjata masih berkuat kuasa. Menurut kenyataan yang dikeluarkan tentera rejim Israel, pihaknya menyasarkan kompleks pejuang Hamas di kawasan Rafah di semenanjung Gaza. Serangan itu sebagai tindak balas terhadap roket api yang dilancarkan ke wilayah Israel sebelumnya. Insiden berbalas serangan itu berlaku ketika terdapat laporan bahawa gencatan senjata sudah ditandatangani kedua belah pihak. Serangan terbaru bermula Isnin lalu selepas roket jarak jauh dilancarkan dari semenanjung Gaza mencederakan 7 orang rakyat Israel. Tentera Israel bertindak balas dengan beberapa siri serangan udara di seluruh wilayah menyebabkan pejuang Palestin melancarkan serangan balas. Di Thailand, Parti Pheu Thai yang dikaitkan dengan bekas Perdana Menteri Thaksin Shinawatra mengumumkan pembentukan gabungan 7 parti untuk membentuk kerajaan baru. Pemimpin Pheu Thai, Sudarat Keyurapan, memaklumkan 7 parti tersebut menguasai kira-kira 255 kerusi daripada 500 kerusi parlimen. Bagaimanapun, pakatan itu dijangka tidak dapat memilih Perdana Menteri yang memerlukan gabungan undi Senat yang dilantik sepenuhnya oleh junta tentera. Difahamkan keputusan tidak rasmi pilihan raya itu telah ditangguhkan sehingga Jumaat ini berikutan kekeliruan kiraan undi selain dakwaan berlaku penipuan. Suruhanjaya Pilihan Raya dalam satu kenyataan memaklumkan keputusan penuh akan diumumkan pada 9 Mei depan. Di Singapura, seramai 500 tetamu dan kaki tangan Hotel Grand Hyatt berdepan detik cemas selepas hotel itu terbakar. Pihak berkuasa mengesahkan tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Angkatan Tentera Awam Singapura mengesahkan kebakaran dapat dikawal dengan pantas. Kebakaran melibatkan bahagian dapur dan saluran paip di restoran tingkat 2 bangunan berkenaan. Ini kejadian kedua membabitkan hotel mewah di Singapura tahun ini.
Kejohanan hoki Piala Sultan Azlan Shah. Susulan tewas 2-4 kepada India semalam, skuad hoki negara tiada pilihan perlu kembali meraih kemenangan pada baki dua aksi kumpulan bermula dengan menentang Korea Selatan malam ini. Ini berikutan peluang untuk ke final mula terjejas susulan skuad Malaysia Tigers terpaksa akor turun dari posisi teratas dan tergelincir ke tangga ketiga carta saingan. Inilah kedudukan carta saingan peringkat kumpulan hoki Piala Sultan Azlan Shah 2019 selepas 3 perlawanan. Posisi teratas diambil alih Korea Selatan yang berkelebihan jaringan ke atas India yang kini berada di tangga kedua sekalipun kedua-duanya berkongsi 7 mata dan belum lagi tewas. Sebaliknya, kekalahan semalam cukup berat untuk dihadapi Malaysia yang terpaksa akor melepaskan kedudukan teratas dan turun ke tangga ketiga bersama Kanada yang juga meraih 6 mata. Bermakna peluang mula sukar untuk ke final kerana perlu mengatasi pasukan pilihan Korea Selatan malam ini dan perlu juga menewaskan Kanada esok untuk memastikan berada dalam 2 tempat teratas yang akan menentukan kejuaraan Sabtu ini. Pada aksi mentang India semalam, skuad negara kendalian Roland Osman kecewa kerana kegagalan memudahkan peluang terutama pukulan sudut penalti menjadi penyebab utama kekalahan 2-4. Sekaligus meleburkan rekod baik 2 kemenangan ke atas Poland dan Jepun sebelum ini. Malaysia memperoleh 9 peluang terbaik untuk menjaringkan gol menerusi pukulan sudut penalti, namun sering dinafikan kecekapan penjaga gol India. Hanya 2 gol dapat dihasilkan hasil gol sudut penalti Razi Rahim pada minit ke-21 dan gol sendiri pemain lawan Gurinder Singh pada minit ke-58. Sebaliknya, juara Asia India lebih tajam mengambil kesempatan untuk mencipta kemenangan dalam pertembungan ini. At the same time, I must give a big compliment to the team, the way they kept fighting to get a good result. I think in the third and the fourth quarter we really created quite a number of opportunities, but you have to take your opportunities in the end to win matches, and that is what we failed especially in that moment. And then, the killer is of course the last one. We just scored the 3-2. Sementara itu, India selangkah untuk bara ke peringkat akhir hoki Piala Sultan Azlan Shah 2019 selepas mencatat kemenangan ketiga memenang pasukan di ranking nombor 10 dunia Kanada 5-1 sebentar tadi. Membariskan pemain hampir sama ketika menewaskan Malaysia semalam, momentum India nyata sukar digugat Kanada dalam pertembungan ke-16 kedua pasukan di Stadium Hoki Azlan Shah. India memulakan lembaran jaringan mereka di suku pertama menerusi gol sudut penalti Warren Kumar pada minit ke-12. Juara 4 kali ini terus garang di suku kedua apabila Mandin Sim meledak hat-trick, semuanya hasil daripada gol padang minit ke-20, 27 dan minit ke-29 untuk India selesa di depan 4-0. Kanada cuba menyalakan amaran kebangkitan apabila meraih gol pertama mereka di suku ketiga yang dijaringkan Mark Persson. Namun India terus menambah derita lawan selepas Amit Wahidas menjaringkan gol sudut penalti untuk kedudukan semasa Kanada 1, India 5. Kedua-dua pasukan terus mempamer aksi bertenaga ketika saingan memasuki suku keempat. Kanada terlebih dahulu mendapatkan jurang gol 2-5 menerusi jaringan padang Finport Road pada minit ke-50 sebelum India melebarkan penguasaan 6-2 kali dijaringkan Vivek Prasad 5 minit berselang. Aksi berbalas gol terus menghangatkan suasana perlawanan apabila Kanada menjaringkan gol ketiga dari James Wallace. Disusuli jaringan Nila Kanta Sharma untuk membawa India di depan dengan cecatan 7-3 pada minit ke-58 yang kekal sehingga tamat permainan. Hasil kemenangan ini, India menerjui carta buat seketika apabila penyandangnya Korea Selatan kini bertarung menentang Malaysia ketika ini di Stadium Sultan Azlan Shah. Penggemar sukan lansak motocross di Sabah, Sarawak, Brunei dan Labuan kini menjadikan kawasan tanah tinggi Rundum di Tenem Sabah sebagai syurga baru sukan lansak itu. Malah Rundum menjadi tumpuan sepanjang minggu ini seperti aktiviti sukan motocross Borneo Enduro Cross Dirt Bike 2019. Aktiviti ini berjaya mengumpulkan kira-kira 80 ahli kelab sukan lansak motocross Borneo. Landscape kawasan tanah tinggi Rundum sememangnya sesuai untuk aktiviti motocross dan digemari penggemar sukan bermotor itu kerana cabaran semula jadinya. Malah sukan pemotoran Enduro Cross Challenge akan menjadi salah satu aktiviti tahun melawat Tenem 2019 antara perancangan untuk menjadikan Rundum sebagai hub bagi sukan lansak itu pada masa akan datang. Bermula Januari kita buka kepada awam. Sambutan di luar jangkaan sekali, begitu ramai yang datang. Begitu juga Februari, Mac. Contohnya pada hari ini kita tengok di kawasan puncak Rundum Highland ini penuh dengan aktiviti outdoor, motocross dan juga 4x4. Dan inilah yang berlaku saban minggu. Setiap kali hujung minggu, inilah suasana di Rundum Highland. Menerusi sukan lansak itu juga, ia dapat menggalakkan golongan belia untuk mengisi masa lapang dengan hobi yang berfaedah sekaligus mencongkel bakat pelumba motocross selain aktiviti pacuan 4 roda. Kemudahan juga sedang giat dipertingkat bagi memudahkan urusan logistik untuk menampung jumlah besar pengunjung dalam satu-satu masa.
Untuk rekod, untuk ke Tenem perlu mengambil masa 3 jam perjalanan daripada Kota Kinabalu dan Tanah Tinggi Rundum terletak kira-kira 54 km dari Bandar Tenem. Pengunjung perlu melalui jalan tidak berturap sejauh 35 km dan di lokasi itulah peminat motocross memulakan kembara yang dikatakan cukup indah dan sukar dilupakan. Eko pelancongan di Rundum ni amat sesuai lah kalau kita buat aktiviti motocross disebabkan tempat ni banyak jalan-jalan yang kita boleh lalui untuk sampai ke tempat ni. Antaranya banyak lagi jalan-jalan yang agak mencabar daripada Keningau, daripada kampung-kampung bawah. Kami pilih Rundum antaranya sebab mempunyai daya tarikan pelancongan yang sangat menarik. Jauh di pedalaman, menangkan semua pemain motocross memang sangat sukakan kawasan-kawasan yang mencabar macam ni, yang lasak macam ni. Dengan itu, sekian segmen Sukan malam ini. Saya Nazri Atari. Aktifkan diri anda dengan sukan. Assalamualaikum dan salam hormat. Bertemu kembali. 4 karakter utama rancangan televisyen kanak-kanak kegemaran ramai, Sesame Street, tampil menghiburkan peminatnya sempena ulang tahun rancangan itu ke-50. Sambutan eksklusif dan aktiviti disusun sepanjang minggu ini sempena cuti sekolah. Monster Elmo, Bert dan Ernie akan berada di pusat membeli belah The Curve, Damansara Selangor dengan persembahan dan aktiviti pengembaraan yang akan memberikan mereka pengetahuan dan keriangan. Bukan sahaja kanak-kanak tetapi pengunjung yang membesar dengan rancangan itu juga pasti akan mengimbau kenangan. Mereka dapat melakukan pelbagai aktiviti seperti Giant Inflatable Playland, buat treasure hunt, mewarna dan juga mencari perkataan yang berkenaan dengan Sesame Street. Saya suka sebab dia best. Lepas tu dia kelakar. Ini favourite karakter Maisa. Saya suka Elmo. Kenapa Elmo? Sebab Elmo dia paling kelakar. So dia baik. Dulu selalu tengoklah Sesame Street because so funny. Favourite karakter Cookie Monster. Why? Because I love cookies. Sesame Street, siri televisyen yang bersiaran buat julung kali pada tahun 1969 di Amerika Syarikat, berbentuk hiburan dan pendidikan diminati kanak-kanak seluruh dunia. Kerana terlalu sukakan kopi, tidak hairanlah hasil seni Ulrich Abe semuanya menggunakan serbuk hitam itu. Betul tu Ramzan. Dan terbaru, Abe memberikan sentuhan luar biasanya dengan melakar potret bekas Presiden Burkina Faso, Presiden Thomas Sankara. Menarik tu, saksikan. Tetapi sebelum itu, kita lihat dulu ke segmen BU Extra ini. Salam hormat dan Assalamualaikum. Produk premium Almas Beauty and Health, Jus Nusantara Gold kini berwajah baru. Dengan konsep warna keemasan yang menarik, Jus Nusantara Gold masih mengekalkan rumusan khasiat 5 kali ganda gabungan pelbagai jenis herba terbaik tempatan. Melalui proses pembangunan dan penyelidikan yang teliti, Jus Nusantara Gold antara produk premium yang banyak melonjakkan jenama Almas di pasaran tempatan dan serantau. Masih mengekalkan slogan popular mereka, penghulu segala produk, Almas mengharapkan Jus Nusantara Gold akan terus diterima pengguna kerana khasiatnya yang tinggi. Jus Nusantara Gold terus mencetuskan fenomena luar biasa. Telah bermain dari mulut ke mulut, meniti dari bibir ke bibir pengguna kerana keberkesanannya sehingga digelar penghulu segala produk. Pertanyaan dan maklum balas positif daripada pengguna yang masih lagi keliru tentang Jus Nusantara dan juga Jus Nusantara Gold. Ibu pati herba yang ada di dalamnya cukup dalam satu botol. Tidak berkompromi dengan kualiti produk, Jus Nusantara Gold dihasilkan untuk memberikan manfaat yang optimum. Jus Nusantara Gold diformulasikan khusus bagi membantu menyingkirkan toksin sekaligus menjadi makanan tambahan pembekal tenaga untuk aktiviti harian agar pengguna terus kekal cergas sepanjang hari. Ramai yang bertanya apa perbezaan antara Jus Nusantara biasa dan juga Jus Nusantara Gold.
Jus Nusantara Gold adalah 3 kali keberkesanannya jika dibandingkan dengan jus Nusantara biasa. Kedua-duanya tanpa gula. Manisnya adalah daripada kurma, madu dan delima. Terdetiknya di hati saya daripada rintihan dan keluhan pengguna yang agak kurang berkemampuan untuk meneruskan pengambilan jus Nusantara kerana harganya yang bagi mereka agak mahal. Maka dengan pembungkusan baru, saya kira bagi harga kasih sayang, yang mana saya nak tekankan di sini kualiti dan kuantitinya masih sama dan kekal. Rangkaian produk Almas boleh diperoleh menerusi stokis serta semua kedai jamu berhampiran dan pembelian secara dalam talian menerusi laman web rasmi Almas.